kejadian aneh di mana seorang pelajar yang bukan tinggal di blok itu, tetapi dia seolah-olah sudah familiar dengan blok itu. Kenapa pelajar-pelajar lain seolah-olah macam tak nak terlibat dalam nak bantu cari dan dapatkan diary Allahyarham Zara? Ketika cari diary tersebut, kenapa cikgu tunggu di bawah? Kenapa tak ikut sekali dengan saksi kanak-kanak ke-28 itu? Naik ke atas, nak terbalik bukit, nak terbalik dunia, nak terbalik bulan sekalipun, lantak pi lah. As long as kamu berada di samping saksi ini untuk dapatkan diary Zara, unless saksi kanak-kanak ke-28 ini memang benar-benar tahu di mana kedudukan diary tersebut. Kalau dia agak kurang rapat dengan Allahyarham Zara, macam mana dia boleh voluntarily menawarkan diri untuk mencari diary milik Zara, dan dia dengan courage yang tinggi boleh untuk naik ke tingkat 3 bilik dom Zara itu untuk periksa loker satu-satu, kemudian menjumpai diary milik Zara tersebut yang berada dikatakan di dalam loker itu. Saksi sebelum ini pernah bagi tahu di dalam surau, cikgu pernah mengatakan bahawa Zara sudah tidak tahan lagi itu sebab Zara terjun. Adakah cikgu Yuslina ni yang bagi tahu kepada pelajar-pelajar lain yang mana Zara terjun? Adakah orang yang sama? Saya tidak tahulah kenapa. Apakah hak dia untuk dia baca diary yang dikatakan dijumpai di dalam loker Zara ini? Apakah hak dia? Kenapa cikgu tu ambil diary Zara? Itu pun satu hal. Dan macam mana pelajar-pelajar di sana, okey, dia cerita dia bagaimana cikgu tu boleh tahu tentang diary. Okey, sebab cikgu ini diberitahu oleh pelajar-pelajar di sana. Pada ketika itu, saksi mendengar, ini pada pukul 11 suku pagi 16 Julai. Pada ketika itu, saksi mendengar dan beberapa pelajar memberitahu kepada cikgu bahawa Zara menulis diary dan menyimpan diary itu. Ini cerita dia. Spark cerita diary datang daripada pelajar-pelajar. Bila cikgu tahu tentang diary itu wujud berdasarkan daripada apa yang diberitahu oleh kawan-kawan ataupun pelajar-pelajar lain. Dan bila cikgu tanya mana diary tersebut, cari diary tersebut, tak ada seorang pun yang merelakan diri untuk bantu cikgu dapatkan diary tersebut. Dan nak dijadikan cerita berdasarkan keterangan saksi ini, kebetulannya saksi ke-28 ini kanak-kanak merelakan diri, menawarkan diri untuk bantu cari buku diary tersebut. Dan tiba-tiba dia kata dia masuk ke dalam dom Zara, loker lain semua terkunci kecuali loker Zara. Dia buka loker Zara, dia tengok ada sebuah beg. Dia buka beg tersebut, dia buka zip bag tersebut, dia jumpa dua diary Love and Peace dan juga Simple Style. Dua diary yang dijumpai dalam bag yang dijumpai dalam loker Zara. Okey, cerita tentang diary ini datang daripada buah mulut budak-budak yang diterangkan oleh saksi kanak-kanak ke-28 kepada mahkamah lah tadi. Kawan-kawan sedam dengan Zara tahu Zara suka menulis diary. Memang betul. Kebanyakan mereka tahu tentang Zara menulis diary. Cuma soalan saya mudah aja. Pertama, kenapa pelajar-pelajar lain seolah-olah macam tak nak terlibat dalam nak bantu cari dan dapatkan diary Allahyarham Zara? Perasan tak tuan-tuan? Ini yang diakui oleh saksi kanak-kanak ke-28 ini dalam keterangan petang tadi. Satu. Kedua, ketika cari diary tersebut, kenapa cikgu tunggu di bawah?
Kenapa tak ikut sekali dengan saksi kanak-kanak ke-28 itu? Naik ke atas, nak terbalik bukit, nak terbalik dunia, nak terbalik bulan sekalipun, lantak pi lah. As long as kamu berada di samping saksi ini untuk dapatkan diary Zara, unless saksi kanak-kanak ke-28 ini memang benar-benar tahu di mana kedudukan diary tersebut. Saya tak tuduh, saya cuma kata kalau benar-benar seseorang itu tahu kedudukan diary itu, maka dia cukup dia pergi seorang je. Kalau betul dia tahu. Kalau dia tak tahu, takkan dia nak naik seorang. Ini asrama, tuan-tuan, bukan homestay, asrama. Dia jadi muskil lah dekat situ kan. Aneh kejadian aneh di mana seorang pelajar yang bukan tinggal di blok itu, tetapi dia seolah-olah sudah familiar dengan blok itu, dia buka satu demi satu. Dia kata semuanya tak berkunci, tapi tiba ketika mana di loker Zara, dia kata tak berkunci dan dia buka. Dalam loker tersebut ada beg. Dia buka beg, jumpa diary. Ya, itu muskil kat situ, muskil. Kita akan takut dengan hutan kalau kita tak biasa berada di hutan. Kita akan rasa janggal dan kita akan berasa seram sejuk untuk berada di hutan kalau kita tak biasa dengan hutan. Tapi kalau kita hari-hari masuk hutan, kita tak akan janggal dan kita tak akan seram sejuk dengan hutan. Boleh faham maksud saya? Kalau ada kawan kita ni bagi tahu saksi kanak-kanak ke-28 ini rapat dengan Zara, izinkan saya ulang balik supaya kawan kita ni jelas dengan apa yang diterangkan dan diperakui di mahkamah oleh saksi kanak-kanak ke-28 ini. Saksi ini mengatakan saksi pernah bercakap dengan Zara di sekolah untuk menyampaikan pesanan daripada seorang kawan Zara yang bersekolah di tempat lain, yang menghubungi beliau dari aplikasi TikTok. Menurut saksi, kawan Zara tersebut ada meminta saksi memberitahu Zara dan menasihati para pelajar tingkatan 1, 2 dan 3 supaya berhenti menyindir Zara. Tuan-tuan rasa saksi kanak-kanak ke-28 ini dia rapat ke dengan Zara? Kalau berdasarkan kepada keterangan dia ni, saksi ialah pelajar senior yang tinggal di bilik dom berlainan dengan Zara. Pertama, maksudnya dia bukan roommate Zara. Blok bilik dom saksi ini juga adalah berbeza dan agak jauh daripada blok dan dom arwah Zara. Maksudnya ini sudah mengesahkan yang mana pelajar saksi kanak-kanak ke-28 ini bukan rakan sebilik Zara, bukan rakan sekelas Zara. Itulah yang jadi tanda tanya. Kalau dia agak kurang rapat dengan Allahyarham Zara, macam mana dia boleh voluntarily menawarkan diri untuk mencari diary milik Zara? Satu hal. Dan dia dengan courage yang tinggi boleh untuk naik ke tingkat 3 bilik dom Zara itu untuk periksa loker satu-satu, kemudian menjumpai diary milik Zara tersebut yang berada dikatakan di dalam loker itu. Kalau dia tak rapat, tuan-tuan, how come pelajar ini boleh untuk ada courage? That courage itu yang pada saya satu perkara yang mengkagumkan lah. Kalau mengikut keterangan saksi kanak-kanak ni lah, dia kata dia tidak terlibat pada malam 15 Julai. Sebab apa? Sebab saksi ini berkata dia tidak nampak apa-apa pada malam kejadian 15 Julai 2025. Dia hanya terbangun pada 16 Julai 2025 kurang lebih pukul 4.50 pagi untuk bersiap pergi ke sekolah. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.